Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar apa itu perubahan haba. Semasa tindak balas kimia, berlakunya perubahan tenaga iaitu dalam bentuk haba. Tenaga haba ini sama ada akan diserap ataupun dibebaskan. Perubahan haba bermaksud haba yang diserap ataupun dibebaskan dalam tindak balas kimia. Formula untuk menghitung nilai perubahan haba ialah Q sama dengan MC theta, di mana Q adalah perubahan haba, unit bagi Q ialah joule, J. 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. M adalah jisim larutan dalam gram, di mana 1 cm padu larutan bersamaan dengan 1 gram. C ialah muatan haba tentu larutan. Unit bagi C adalah joule per gram per darjah Celsius, di mana nilai C adalah bersamaan dengan 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Theta ialah perubahan suhu larutan di dalam darjah Celsius, di mana untuk mencari nilai theta, suhu akhir tolak suhu awal jika suhu akhir lebih tinggi, ataupun suhu awal tolak suhu akhir jika suhu awal lebih tinggi. Okey, contoh, apabila satu spatula amonium klorida dilarutkan ke dalam 300 cm padu air pada suhu awal 28 darjah Celsius, suhu akhir yang tercapai ialah 23 darjah Celsius. Hitungkan perubahan haba bagi tindak balas ini. Baik, formula untuk menghitung perubahan haba ialah Q sama dengan MC theta, di mana nilai M ialah 300 gram. Kenapa 300 gram? Okey, isi padu air yang kita gunakan adalah 300 cm padu. Unit bagi M iaitu jisim mesti dalam gram, di mana 1 cm padu adalah bersamaan dengan 1 gram. Sebab itulah 300 cm padu kita tukar jadi 300 gram. Ya. Unit bagi jisim adalah dalam gram. Ya. Kemudian nilai C pula ialah 4.2 joule per gram per darjah Celsius, manakala nilai theta ialah sama ada suhu akhir tolak suhu awal jika suhu akhir lebih tinggi, ataupun suhu awal tolak suhu akhir jika suhu awal lebih tinggi. Okay, dalam contoh ini, suhu awal dia lebih tinggi daripada suhu akhir. Jadi untuk cari nilai theta, suhu awal 28 tolak dengan suhu akhir 23, maka kita dapatlah theta sama dengan 5 darjah Celsius. Okay, kemudian kita masukkan nilai M, nilai C dan juga nilai theta di dalam persamaan ini. Kemudian kita tekanlah kalkulator, maka kita dapat nilai Q, iaitu nilai perubahan haba bagi tindak balas ini adalah sebanyak 6,300 joule. Okay, nilai perubahan haba di dalam unit joule. Macam mana dapat unit joule? Awak tengok gram dengan gram negatif 1 ni kita boleh potong kan. Kita dah belajar dalam matematik tambahan tingkatan 4 topik indeks Manakala ini darjah Celsius negatif 1 kita boleh potong dengan darjah Celsius ni. Maka tinggallah joule saja. Dan kita tahu 1 kilojoule bersamaan dengan 1000 joule. Jadi kita boleh tukar menjadi 6.3 kilojoule. Okay, semasa awak kira ni awak mesti dapat dalam unit joule dahulu, baru awak tukar. Okay, ini bermaksud berlaku perubahan haba sebanyak 6.3 kilojoule dalam tindak balas ini. Oleh kerana suhu akhir dia lebih rendah daripada suhu awal, bermakna larutan menjadi sejuk, iaitu haba diserap dari larutan. Maka sebanyak 6.3 kilojoule tenaga haba telah diserap dalam tindak balas ini. Okey, contoh kedua,
25 cm padu larutan argentum nitrat dicampurkan kepada 25 cm padu larutan kalium klorida. Keputusan eksperimen yang diperoleh adalah seperti di bawah. Hitung nilai perubahan haba tindak balas ini. Okey, suhu awal larutan argentum nitrat 29.5 darjah Celsius. Suhu awal larutan kalium klorida 30.5 darjah Celsius. Suhu maksimum campuran 35.6 darjah Celsius. Okay, macam mana kita nak kira nilai perubahan haba tindak balas ini? Okay, kita tahu formula haba tindak balas adalah Q sama dengan MC theta. Okay. M adalah jisim larutan dalam gram, di mana 1 cm padu bersamaan dengan 1 gram. Okay. Ada dua larutan yang kita gunakan, iaitu 25 cm padu larutan argentum nitrat dan juga 25 cm padu larutan kalium klorida. Maka nilai M kita perlu jumlahkan isi padu kedua larutan itu, iaitu 25, kita tambahkan dengan 25, maka kita dapat 50 gram. Ingat unit bagi jisim adalah gram. Okay, nilai C adalah sama, 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Manakala nilai theta ialah suhu akhir tolak suhu awal jika suhu akhir lebih tinggi, ataupun suhu awal tolak suhu akhir jika suhu awal lebih tinggi. Okay, dalam soalan ini terdapat dua suhu awal. Jadi oleh kerana ada dua suhu awal, maka kita perlu hitung purata suhu awal, iaitu kita tambahkan suhu kedua larutan ini, kemudian kita bahagikan dengan 2, maka kita dapatlah suhu awal ialah 30 darjah Celsius. Oleh kerana suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal, maka nilai theta adalah 35.6 tolakkan dengan 30, kita dapatlah 5.6 darjah Celsius. Seterusnya, kita masukkan nilai jisim, nilai M, nilai C dan juga nilai theta di dalam formula ini. Kita tekan kalkulator, dapatlah nilai perubahan haba kita ialah 1176 Joule. Okey, bila kita kira, kita dapat Joule dahulu bukannya dapat kilojoule. Hati-hati Kenapa dapat Joule? Seperti contoh tadi, kita boleh potong ni kan. Kita boleh potong sebab itulah dia dapat Joule. Dan barulah kita tukar, di mana 1 kilojoule kita tahu bersamaan dengan 1000 Joule. Jadi 1176 Joule adalah bersamaan dengan 1.176 kilojoule. Okay. Ini bermaksud berlaku perubahan haba sebanyak 1.176 kilojoule dalam tindak balas ini. Oleh kerana suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal, bermaksud larutan menjadi panas, iaitu haba dibebaskan ke larutan. Maka sebanyak 1.176 kilojoule tenaga haba telah dibebaskan dalam tindak balas ini. Okay. Contoh ketiga, sebanyak 8.4 gram natrium hidrogen karbonat ditambah ke dalam 100 cm padu larutan asid hidroklorik. Suhu awal larutan asid ialah 32.4 darjah Celsius. Selepas natrium hidrogen karbonat ditambah, suhu larutan menjadi 25.6 darjah Celsius. Hitung perubahan haba dalam tindak balas ini. Okey, seperti tadi kita nak cari nilai Q. Okey, M ialah jisim larutan Jisim pepejal tidak terlibat dalam penghitungan jisim larutan. Jadi dalam soalan ini, jisim natrium hidrogen karbonat kita tak ambil kira dalam pengiraan nilai Q. Kerana dalam pengiraan nilai Q, kita hanya ambil kira jisim larutan saja, iaitu jisim asid hidroklorik. Maka nilai M adalah 100 gram. Awak jangan tambahkan dengan 8.4 sebab kita hanya ambil kira jisim larutan saja. Okey, nilai C adalah sama, 4.2 Joule per gram per darjah Celsius. Okey, nilai theta pula ialah suhu akhir tolak suhu awal jika suhu akhir lebih tinggi, ataupun suhu awal tolak suhu akhir jika suhu awal lebih tinggi. Okey, dalam contoh ini, suhu awal lebih tinggi daripada suhu akhir. Jadi, kita tolak 32.4 tolak 25.6,
maka perubahan suhu kita dapat 6.8 darjah Celsius. Seterusnya kita masukkan nilai M, nilai C dan juga nilai theta di dalam formula ini. Kita tekan kalkulator, kita dapatlah nilai Q iaitu perubahan haba sebanyak 2856 Joule. Okay, macam mana dapat Joule? Macam biasa kita boleh potong ni kan. Ingat ya, semasa pengiraan nilai Q, dapat unit Joule dahulu, kemudian baru kita tukar kepada kilojoule ya. Ini bermaksud berlaku perubahan haba sebanyak 2.856 kilojoule dalam tindak balas ini. Oleh kerana suhu akhir dia lebih rendah daripada suhu awal, bermaksud larutan menjadi sejuk, iaitu haba telah diserap dari larutan. Maka sebanyak 2.856 kilojoule tenaga haba telah diserap dalam tindak balas ini. Okey. Jadi sebagai latihan, awak buat dua soalan ni, soalan 1 dan juga soalan 2. Kemudian awak bandingkan dengan jawapan dia. Sekian, terima kasih.